Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar awak Bahasa Melayu tahun 3, buku aktiviti jilid 2, muka surat 31, 32 dan 33, unit 17 sumbangan kita, aktiviti 1, 2 dan 3, iaitu usaha menjaga hutan, pilihan yang menjimatkan dan kepentingan sungai. Disediakan oleh saya iaitu Cikgu Sarsuliza. Sekarang ni cikgu nak awak buka muka surat 31. Sekarang ni aktiviti 2. Isi tempat kosong dengan pantun yang sesuai. Usaha menjaga hutan. Di sini dia ada bagi 4 rangkap pantun. Pantun-pantun ini awak perlukan letak di tempat kosong yang sesuai. Sekarang ni kita tengok pantun yang pertama. Kumpulan Suria. Ikan haruan di bawah perahu, di sungai Pendang, di tepi jambatan. Apakah tujuan? Tolong beritahu. Diwujudkan ladang kayu hutan. Kalau kita tengok kat sini, cikgu dah petak merahkan dekat bahagian bawah yang dihitamkan ni. Kita cari yang sama. Kita cari jawapan daripada perkataan yang dia tanya ni. Diwujudkan ladang kayu hutan. Mana yang sesuai? Kalau kita tengok yang sesuai adalah pantun yang ini. Nampak tak? Diwujudkan ladang kayu hutan. Kemudian wujudkan ladang kayu hutan untuk menggantikan pokok ditebang. Jawapan yang sesuai ialah yang ni, iaitu ramai peladang mencari rotan di tepi titi di rantau abang. Pencerobohan hutan perlu dihalang untuk mengganti pokok ditebang. Tengok jawapan yang awak nak cari mestilah bersesuaian dekat bahagian bawah yang telah dihitamkan ni. Ini adalah kata tanya dia dan ini adalah jawapannya. Kemudian kita tengok pantun kumpulan Samudra pula. Pokok kuini rimbun daunnya, tempat abang menyirat tali. Kami di sini sekadar bertanya, mengapakah ditebang, ditanam kembali? Tengok bahagian yang telah cikgu petakkan biru ni. Mana yang sesuai? Mengapakah ditebang, ditanam kembali? Kalau kita tengok antara 3 pantun ni, yang sesuai ialah pantun yang bawah sekali ni, iaitu tanam semula pokok ditebang, bumi menghijau, hutan terpelihara. Kita pindahkan jawapannya di sini. Pergi menjala bersama abang, nampak ranjau di tepi muara. Tanam semula pokok ditebang, bumi menghijau, hutan terpelihara. Ini adalah jawapan dia daripada kata tanya di sini. Yang seterusnya, kumpulan Suria. Batang rotan dibuat raga, diisi sarat buah rambutan. Bagaimanakah hutan hendak dijaga? Luasnya ibarat sebesar lautan. Tengok petak hijau ni. Luasnya ibarat sebesar lautan. Tengok mana yang sesuai antara 2 pantun ni. Yang sesuai ialah yang ni. Pantau hutan setiap waktu. Teknologi terkini boleh digunakan. Kita pindahkan jawapannya di sini. Dengar cikgu baca. Dari putatan ke Lahad Datu, buahku ini saya kirimkan. Pantau hutan setiap waktu. Teknologi terkini boleh digunakan. Ini adalah jawapan bagi yang telah ditanya ni. Ini adalah jawapannya. Kemudian yang seterusnya. Kumpulan Samudra. Kuala Kedah tempatnya indah. Ramainya pergi mencari lokan. Tegur sudah, nasihat pun sudah. Apatah lagi boleh kita lakukan? Sekarang ni kat sini, pantun ini saja yang tinggal. Jadi,
kalau kita tengok yang telah dihitamkan, okey. Yang ni terus sudah, nasihat pun sudah, apatah lagi boleh kita lakukan ni. Okey, yang ni adalah sesuai dengan pantun yang pertama ini, iaitu penceroboh hutan perlu dihalang, jadikan hukuman satu teladan. Okey, kita pindahkan ke sini. Dengar cikgu baca yang terakhir sekali. Buah rambutan dibilang-bilang, pisang taman dijual setandan. Pencerobohan hutan perlu dihalang, jadikan hukuman satu teladan. Jadi saya harap awak faham macam mana awak nak padankan pantun yang sesuai mengikut soalan yang telah diberikan. Okey, sekarang ni yang seterusnya ialah buka muka surat 32, buku jilid 2. Aktiviti 3. A. Baca petikan dan jawab soalan yang diberikan. Pilih yang menjimatkan. Wah, periuk elektrik baharu. Ibu, ini label apa? Ini label kecekapan tenaga. Melalui label ini, kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik periuk nasi ini. Label ini dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Semakin banyak bintang, semakin jimat penggunaan tenaga elektrik. Penjimatan elektrik akan membantu proses melestarikan alam sekitar. Penjimatan ini dapat mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Oleh itu, alam sekitar akan lebih bersih. Okay. Ini adalah label kecekapan tenaga. Okay. Awak tengok kat sini ada bintang, kadar cekap tenaga 5 bintang, kemudian penggunaan tenaga dia semua. Okey, sekarang ni di sini ada 5 soalan. Setiap soalan ni awak kena jawab dan jawapannya semua ada di dalam petikan ini. Tengok soalan yang nombor 1. Apakah fungsi label kecekapan tenaga? Okay, kalau kita tengok bahagian atas ni adalah jawapan dia, iaitu ni nampak. Kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Okey, ini adalah jawapannya. Okay, label kecekapan tenaga berfungsi untuk mengetahui kadar penjimatan tenaga elektrik. Okey, yang kedua. Di manakah boleh kita lihat label tersebut? Okey, tengok kat sini. Okey, di sini ada jawapannya. Okey. Tengok sini jawapan yang cikgu buat. Label tersebut boleh dilihat pada kotak atau peralatan elektrik. Okey, yang ketiga. Bagaimanakah tahap penjimatan elektrik ditunjukkan? Okey, tengok kat sini ada jawapan dia kan? Okey. Jawapan yang cikgu buat ialah tahap penjimatan elektrik ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Ni kan ada 5 bintang. Itulah tahap penjimatan dia. Yang seterusnya, 4. Berapa bintangkah penggunaan elektrik yang paling jimat? Okey, sekarang ni kita tengok kat sini. Okey. Semakin jimat penggunaan tenaga elektrik. Okey, tengok jawapan cikgu. Okey, yang ni ada 5 bintang kan? Okey, maknanya lagi banyak, lagi bagus. Okey, seterusnya jawapan yang cikgu buat ialah 5 bintang merupakan penggunaan elektrik yang paling jimat. Okey, dan yang terakhir sekali ialah apakah kebaikan amalan penjimatan elektrik? Okey, tengok jawapan dia kat bahagian sini. Okey, awak boleh ringkaskan ataupun awak nak ambil semua pun boleh. Okay, ini adalah contoh jawapan cikgu. Kebaikan amalan penjimatan elektrik akan membantu proses melestarikan alam sekitar dan dapat mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Okay. Di sini
cikgu dah tunjukkan jawapan yang sesuai daripada kelima-lima soalan berdasarkan petikan ini. Okey, saya harap awak faham bagaimana nak mencari jawapan di dalam petikan yang telah diberikan melalui pemahaman. Okey, baiklah. Sekarang ni kita pergi ke muka surat 33. Okey. Aktiviti 3, B. Jawab soalan pemahaman. Kepentingan sungai. Okey, sumber air tawar yang utama, habitat haiwan akuatik, membekalkan makanan, tempat rekreasi dan pelancongan, sistem pengangkutan. Kemudian kita balik kepada peranan kita. Mendidik kanak-kanak menyayangi alam sekitar, masyarakat menyertai kempen sayangi sungai, bergotong royong membersihkan sungai, melaporkan pencemaran yang berlaku. Tujuan, meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan sungai kepada semua hidupan di dunia ini. Okay, kalau kita tengok gambar ini menunjukkan sambutan Hari Sungai Sedunia. Sedunia iaitu hari Ahad terakhir dalam bulan September. Okay, kita tengok dialog ni. Okay, ini berdasarkan soalan pemahaman juga. Bilakah sambutan Hari Sungai Sedunia diadakan? Okay, kita tengok kat sini. Kita petakkan merah ni. Okay, jawapan dia ialah sambutan Hari Sungai Sedunia diadakan pada hari Ahad terakhir dalam bulan September. Okay, yang seterusnya. Apakah kepentingan sungai? Tengok kat sini, cikgu dah petak merahkan. Ini adalah kepentingan sungai. Okay, awak nak ambil semua pun boleh ataupun awak ambil mana yang sesuai pun boleh. Okay, tengok jawapan cikgu. Antara kepentingan sungai ialah sebagai sumber air tawar yang utama, habitat haiwan akuatik dan membekalkan makanan. Okay, yang seterusnya. Apakah yang boleh kita lakukan untuk menjaga kebersihan sungai? Okay, tengok. Kalau yang ni, di sini jawapan dia, itu peranan kita. Petak merah di bahagian peranan kita. Okay, jadi jawapan yang cikgu buat ialah, kita boleh bergotong royong membersihkan sungai dan melaporkan pencemaran yang berlaku untuk menjaga kebersihan sungai. Okay. Yang akhir sekali, mengapakah Hari Sungai Sedunia diadakan? Mengapa? Okey, jadi jawapannya ada dekat sini, dekat tujuan ni. Okey, jawapannya ialah Hari Sungai Sedunia diadakan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan sungai kepada semua hidupan di dunia ini. Okay. Saya harap awak faham macam mana nak menjawab soalan pemahaman di dalam petikan yang telah diberikan. Okey, ada pelbagai contoh sama ada petikan ataupun melalui nombor. Awak kena faham bagaimana nak mencari jawapan yang sesuai daripada pemahaman awak. Okey. Terima kasih cikgu ucapkan kepada murid-murid yang mengikuti pembelajaran bersama cikgu hari ini, dan kita akan jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.